Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar prinsip perakaunan tingkatan 5. Hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita dalam bab kedua, rekod tak lengkap, siri ke-6. Standard pembelajaran untuk hari ini 11.3 kaedah menganalisis. 11.3.4 mentafsir jumlah jualan dan jumlah belian. Okey, di mana pada pembelajaran yang lepas, kamu telah diajar bagaimana untuk mengira jumlah jualan. Dan hari ini, kamu akan pelajari pula bagaimana mengira jumlah belian bagi perniagaan yang mengamalkan rekod tak lengkap. Okey. Kamu telah pun ketahui bahawa kaedah penentuan untung rugi perniagaan ada dua, iaitu kaedah perbandingan yang telah kamu pelajari pada siri kedua dan ketiga. Dan pada siri keempat, kelima dan hari ini juga, kamu akan pelajari kaedah analisis. Ya, untuk menentukan untung rugi perniagaan bagi perniagaan yang mengamalkan rekod tak lengkap. Okey, seperti yang telah kamu ketahui, kaedah analisis adalah proses menentukan hasil dan belanja termasuk jualan dan belian, ya, untuk menyediakan penyata kewangan. Ya, ada perkara-perkara ini baru kita boleh sediakan penyata kewangan. Okey, ada 3 perkara yang perlu kamu analisis sebelum kita dapat tentukan untung atau rugi perniagaan. Okey, dalam kaedah analisis ini, ada 3 analisis yang perlu kamu buat untuk menentukan untung atau rugi perniagaan. Ya, bagi perniagaan yang mengamalkan rekod tak lengkap. Okey, yang pertama, kita perlu membuat analisis ke atas buku tunai yang telah kamu pelajari dalam siri sebelum ini. Ya, dalam siri yang keempat, iaitu untuk kita mendapatkan 8 maklumat daripada buku tunai tersebut. Ya, kamu boleh rujuk semula dalam siri yang keempat, ya, untuk membuat ulang kaji. Okey, pada siri yang kelima, kamu telah pun mempelajari pula bagaimana untuk membuat analisis untuk menentukan jualan, jumlah jualan. Ya, di mana kamu perlu dapatkan jualan tunai dan jualan secara kredit. Okey, jualan tunai memang kamu dah pelajari semasa membuat analisis buku tunai. Pada siri kelima, kamu pelajari pula bagaimana untuk menentukan jualan kredit dengan menyediakan akaun kawalan belum terima. Okey, kamu boleh membuat ulang kaji dengan merujuk semula video yang cikgu telah buat untuk kamu dalam siri kelima. Okey, dalam siri hari ini, siri ke-6, kamu akan pelajari pula bagaimana untuk mengira jumlah belian, ya, di mana kamu perlu ketahui belian tunai dan belian kredit. Okey, belian tunai kamu dah pelajari semasa membuat analisis buku tunai. Dan hari ini, kamu akan pelajari pula bagaimana untuk menentukan belian secara kredit. Ya, dengan menyediakan apa? Okey, menyediakan akaun kawalan belum bayar. Okey, jom kita mula. Okey, bagaimana untuk mengira jumlah belian? Sudah sebut tadi, iaitu dengan menggunakan rumus. Okay. Rumusnya, belian tunai tambahkan dengan belian kredit. Okay. Untuk mengira belian kredit, mendapatkan belian kredit, cikgu dah bagi tahu kamu perlu sediakan akaun kawalan belum bayar. Okay. Apakah maklumat yang diperlukan, ya, yang perlu diambil kira semasa penyediaan akaun kawalan belum bayar? Yang pertama, baki awal dan baki akhir. Okay. Yang kedua, pembayaran
kepada akaun belum bayar. Yang ketiga, ulangan belian. Yang keempat, kita kena tahu sama ada atau tidak diskaun diterima. Okey, bagi memudahkan kamu lebih faham, cikgu ada sediakan contoh latihan. Kita buat sama-sama, ya. Okey, sekiranya ada permasalahan, boleh kamu tanya dengan cikgu sama ada melalui WhatsApp, Telegram ataupun komen di bawah. Okey. Okey. Kita bacakan terlebih dahulu soalan ini. Encik Evenly tidak menyimpan rekod perniagaannya dengan lengkap. Maklumat di bawah diambil daripada buku-buku perniagaan Evenly pada 31 Disember 2020. Baki akaun belum bayar pada 1 Januari 2020, RM 11,680. Pembayaran kepada akaun belum bayar 21,370. Diskaun diterima 330. Ulangan belian 520. Baki akaun belum bayar pada 31 Disember 2020, 8,380. Belian tunai 2,000. Okey, kamu perlu hitungkan jumlah belian. Okey, langkah pertama, kamu perlu sediakan format akaun kawalan belum bayar. Okey, ini formatnya di mana ada ruangan tarikh, butir dan jumlah di sebelah debit dan di sebelah kredit. Okey, terlebih dahulu cikgu ingin buat ulang kaji ya, bagaimana cara untuk merekodkan urus niaga ke dalam akaun kawalan belum bayar. Ya, ini kita buat ulang kaji cara merekodkan yang telah kamu pelajari di tingkatan 4 ya. Jadi mana yang dah lupa, bolehlah refresh balik, okey? Okey, mula-mula sekali kamu perlu tahu sebelah mana debit dan sebelah mana kredit. Okey, di sebelah kiri adalah debit dan di sebelah kanan adalah kredit. Okay. Langkah kedua, kamu perlu tahu sesebuah akaun itu kategori apa terlebih dahulu sebelum kamu merekodkan sesuatu urus niaga. Ada 5 kategori iaitu aset, liability, equity, hasil dan belanja. Okey, cikgu telah mendedahkan kamu dengan formula batlih semasa di tingkatan 4. Okey, sekiranya kamu masih ingat batlih itu di mana belanja dan aset didebitkan apabila bertambah, manakala liability, equity, hasil akan dikreditkan apabila bertambah. Bagaimana pula untuk sebaliknya? Ya, apabila berlaku pengurangan, kalau tadi belanja aset bertambah debit, apabila berkurangan sebaliknya lah kredit. Liability, equity, hasil apabila bertambah kredit, apabila berkurang terbalik iaitu debit. Okey, jadi sekarang kita cuba kenal pasti akaun belum bayar merupakan kategori apa? Ya? Okey, kategori liability. Ya, iaitu liability atau kata lainnya tanggungan perniagaan atau hutang perniagaan dengan pihak luar. Okey? Okey. Liability mengikut formula batlih sekiranya bertambah dalam akaun tersebut, maka kita perlu kreditkan. Apabila berlaku pengurangan, kita perlu debitkan. Okey, sekarang kamu telah pun faham bagaimana merekodkan sesuatu urus niaga dalam sesuatu akaun dengan menggunakan formula batlih. Ya? Okey, jom sekarang kita mulakan merekod urus niaga yang diberikan. Mula-mula sekali,
Mula sekali, kamu jangan lupa tuliskan tajuk iaitu akaun kawalan belum bayar. Di ruangan tarikh, tuliskan tahun mengikut soalan iaitu di sini 2020. Jumlah, kamu tuliskan RM. Dan cikgu nak ingatkan, jangan lupa tulis RM kerana kamu boleh kehilangan markah di situ. Okey, seterusnya kita nak rekodkan baki akaun belum bayar pada 1 Januari 2020, 11,680. Okey, nak tulis, kamu nak rekodkan di sebelah mana? Okey, pelajar-pelajar kena ingat, kamu mesti mengikut kategori akaun tersebut. Sekiranya dia kategori liability, pertambahannya di sebelah kredit. Jadi, kita akan kreditkan. Kita tulis Januari 1 baki BB 11,680. Jangan lupa perkataan BB, ya. Bermaksud baki bawa ke bawah. BB tu bawa ke bawah. Seterusnya, pembayaran kepada akaun belum bayar. Dimaksudnya kita telah membuat pembayaran. Bila kita telah membayar, di sini kita telah mengurangkan akaun belum bayar kita. Ya, sebab kita dah buat pembayaran. Ya. Okey, bila mengurangkan akaun belum bayar, maksudnya liability kita pun berkurang. Bila berkurang, kita akan debitkan. Kita akan tulis Disember 31. Kenapa cikgu tulis Disember? Kerana ini akaun kawalan ni kita buat untuk 1 tahun. Jadi, selain daripada baki awal, kita akan tuliskan tarikhnya Disember 31. Hanya baki awal saja yang kita tulis Januari 1. Okey. Disember 31, butinya kita tulis bank. Kita akan, untuk akaun kawalan belum bayar, kita akan tuliskan bank. Maksudnya kita anggap kita menggunakan cek, ya. So, bank, jumlahnya 21,370. Okey. Seterusnya, diskaun diterima 330. Bila kita terima diskaun, ia menambahkan akaun kawalan belum bayar ataupun mengurangkan. Kita dapat diskaun ni, kita dapat pengurangan. Means mengurangkan. Jadi bila mengurangkan, kita akan rekodkan di sebelah debit juga. Kita akan tulis. Okay, kita akan tulis diskaun diterima 330. Kalau pelajar lihat di sini, cikgu tak tulis dah tarikh. Kerana dalam akaun kita tidak akan ulang perkara yang sama. Di sini tarikhnya adalah sama, Disember 31. Jadi kita tidak akan ulang, ya. Okey. Seterusnya, pulangan belian. Okey. Pulangan belian ini maksudnya sebelum ni kita beli, kemudian mungkin barang yang kita beli itu ada kerosakan, ya, atau tersalah hantar. Jadi kita akan pulangkan semula. Bila kita pulangkan, kita akan mengurangkan hutang kita kepada pihak luar tersebut. Maka, kita akan debitkan kerana liability kita berkurang. Okey, kita akan tulis pulangan belian 520. Okey, kemudian di sini diberikan baki akaun belum bayar pada 31 Disember 2020. 8,380. Okey, baki untuk sesebuah akaun kita akan ikut kategori akaun tersebut. Ya, kalau dia kategori liability, maka baki mestilah di sebelah kredit. Tapi baki apa? Baki awal. Ya, baki awal dia mesti ikut sifat kategori tersebut, iaitu kredit. Tetapi di sini adalah baki pada 31 Disember. Iaitu baki akhir. Jadi baki akhir dia kita akan tulis di sebelah bertentangannya. Ya, kalau nanti kita kena kreditkan, tapi untuk baki akhir kita akan debitkan. Kita akan tulis baki hantar ke bawah 8,380. Ya, kerana pada tahun depan kita akan bawa dia sebagai baki awal
di mana dia akan ikut kategori dia. Ikut liability pertambahan di sebelah kredit, maka dia akan berada di sebelah kredit. Okey. Seterusnya diberikan belian tunai. Belian tunai perlukah direkodkan dalam akaun kawalan belum bayar? Tidak perlu, ya. Okey, tapi ianya akan digunakan nanti. Okey, dah selesai sekarang urus niaga yang perlu kita rekodkan dalam akaun kawalan belum bayar. Sekarang kita boleh cari belian kredit. Okey, mula-mula sekali untuk mencari belian kredit, kita kenalah tutup akaun ini dulu. Ya, tutup akaun kawalan belum bayar. Okey, cara nak tutupkan, kamu buat ruangan jumlah seperti ini di sebelah bawah di debit dan di kredit. Kemudian, kamu akan turunkan jumlah yang paling banyak. Kita jumlahkan di sebelah debit dan kita jumlahkan di sebelah kredit. Kita lihatkan yang mana paling banyak, jumlah itu yang kita akan turunkan ke bawah. Okey, jumlah di sebelah debit lebih banyak, iaitu sebanyak 30,600. Jadi, kita akan turunkan jumlah tersebut, 30,600 di sebelah jumlah debit dan di sebelah jumlah kredit. Okey. Kemudian kita akan dapati di sebelah kredit ada perbezaan di situ, di mana di atasnya 11,680 dan jumlahnya adalah 30,600. Okey, di situlah kita akan dapat belian. Perbezaan itulah adalah belian kredit. Ya, di mana kita ambil 30,600 tolakkan dengan 11,680, kita akan dapat belian kredit. Kita akan tulis Disember 31 belian 18,920. Okey, pelajar-pelajar mungkin tertanya, kenapa kita tidak tulis belian kredit? Okey, di sini kamu kena faham, kalau belian itu berada dalam akaun kawalan belum bayar, kita sedia maklum bahawa itu adalah belian kredit. Kerana akaun kawalan belum bayar itu adalah akaun yang kita belum bayar, hutangnya yang kita belum bayar. Jadi means di situ beliannya adalah belian kredit, bukan belian secara tunai. Okey, dah selesai. Kita jangan lupa, kita perlu bawa baki pada akhir bulan ke tahun berikutnya, iaitu 2021. Kita akan tulis 2021 Januari 1. Baki BB 8,380. Okey, dah selesai menyediakan akaun kawalan belum bayar. Kita bolehlah mencari jumlah belian. Okey, apakah formula jumlah belian? Jumlah belian sama dengan belian tunai tambah belian kredit. Okey, dalam soalan telah diberikan belian tunai, iaitu 2,000. Okey, dalam akaun kawalan belum bayar, kamu telah pun memperolehi belian kredit, iaitu 18,920. Okey, kamu tambahkan belian tunai tersebut plus belian kredit, kamu akan dapat jumlah belian. Okey, 2,000 tambah 18,920. Kamu akan dapat RM 20,920. Okey, maka selesailah kita untuk memperolehi jumlah belian bagi perniagaan yang mengamalkan rekod tak lengkap. Okey. Okey, sekarang untuk menambahkan kefahaman kamu lagi, kamu kena cuba membuat latihan. Okey, bagi memudahkan kamu lebih faham, cikgu ada sediakan contoh latihan. Kita buat sama-sama, ya. Okey, sekiranya ada permasalahan, boleh kamu tanya dengan cikgu, sama ada melalui WhatsApp, Telegram ataupun komen di bawah. Okey. Okey. Kita bacakan terlebih dahulu soalan ini. Encik Evenly tidak menyimpan rekod perniagaannya dengan lengkap. Maklumat di bawah diambil daripada buku-buku perniagaan Evenly pada 31 Disember 2020. Baki akaun belum bayar pada 1 Januari 2020, RM 11,680. Pembayaran kepada akaun belum bayar
RM21,370. Diskaun diterima RM330. Ulangan belian RM520. Baki akaun belum bayar pada 31 Disember 2020, RM8,380. Belian tunai RM2,000. Okey, kamu perlu hitungkan jumlah belian. Okey, langkah pertama, kamu perlu sediakan format akaun kawalan belum bayar. Sebelum berakhir, cikgu ingin mengingatkan kepada kamu, kamu kena selalu ingat, aku yakin dengan semakin sulit perjuanganku, berarti semakin besar kemenanganku. Ya, jadi tiada perkara yang sia-sia. Semua kesulitan, kesusahan yang kamu tanggung pada hari ini akan digantikan dengan kejayaan yang besar sekiranya kamu tidak berputus harap, tidak memberhentikan langkah kamu dan terus melangkah dan berusaha. Jadi teruskan belajar dari rumah bersama cikgu. Okey, kita jumpa dalam kelas akan datang. Okey, bye.